Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu kembali dalam slot yang seterusnya, iaitu lembaga koperasi. Apa yang dimaksudkan dengan lembaga koperasi ini mengikut Seksyen 2 Akta Koperasi 1993 Pindaan 2007, lembaga artinya badan pengelola sesuatu koperasi yang kepadanya pengurusan hal ehwal koperasi itu diamanahkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anggota lembaga koperasi, tuan-tuan telah dipilih, telah dipertanggungjawabkan oleh anggota koperasi untuk memegang jawatan sebagai anggota lembaga koperasi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan ini umpamakan sebagai pemandu kepada kereta. Kereta itu kita ibaratkan adalah koperasi kita. Jika tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemandu, tuan-tuan dan puan-puan hanya naik kereta tersebut, tuan-tuan tak menghidupkan enjin, tidak menekan minyak, maka koperasi kita tidak akan bergerak. Jika tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemandu di dalam kenderaan tersebut, tuan-tuan hidupkan enjin, tuan-tuan tekan minyak, koperasi ataupun kereta kita akan bergerak ke hadapan ataupun dia akan mundur ke belakang. Tuan-tuan dan puan-puan ibarat pemandu kenderaan, tuan-tuan dan puan-puan tahu ke mana hala tuju yang akan tuan-tuan pergi. So, tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga ini, tuan-tuan diibaratkan adalah sebagai pemandu kenderaan. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tugas dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan untuk menghidupkan enjin kenderaan dan menekan minyak. Kalau kita hidup saja enjin kenderaan, kita tak akan tekan minyak, kenderaan kita juga tidak akan bergerak, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sebagai lembaga, tuan-tuan dan puan-puan kena hidupkan enjin, dan tuan-tuan dan puan-puan juga kenalah menekan minyak untuk membolehkan koperasi ataupun kenderaan kita itu bergerak ke hadapan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita tahu sebagai anggota lembaga koperasi, kita tahu tugas-tugas kita dan berapa ramai komposisi anggota lembaga koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kepada peruntukan yang terdapat dalam Seksyen 42 Akta, iaitu tertakluk kepada peraturan-peraturan ataupun perintah atau arahan atau garis panduan. Tiap-tiap koperasi hendaklah mempunyai satu lembaga yang terdiri pada tidak kurang daripada 6 orang dan tidak lebih daripada 15 orang anggota yang dilantik dengan sewajarnya pada mesyuarat agung tahunan. Kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, pelantikan anggota lembaga ini mestilah melalui mesyuarat agung tahunan yang sah. Ya. Apakah syarat sah mesyuarat agung? Kita tahu syarat sah mesyuarat agung mestilah ada notis, yang mana notis berserta dengan laporan tahunan yang dihantar kepada anggota tidak lewat pada 15 hari sebelum mesyuarat agung tahunan diadakan. Dan notis juga hendaklah dihantar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia 30 hari sebelum diadakan mesyuarat agung tahunan. Kemudian kita kena tahu untuk kita menjadikan mesyuarat agung tahunan kita sah, mestilah cukup quorum kita. Quorum kita berapa ramai? Quorum ni kita kena tekankan yang mana lembaga, yang mana setiap anggota yang telah menjelaskan sepenuhnya modal saham, dia adalah, kita boleh kira sebagai anggota yang akan mencukupkan quorum koperasi, quorum kita untuk kita mengadakan mesyuarat agung tahunan. So maknanya setiap anggota yang telah menjelaskan sepenuhnya modal saham, kita bolehlah panggil dia hadir dalam mesyuarat agung tahunan, hadir untuk mengundi dan mengambil bahagian di dalam mesyuarat agung tahunan. Kemudian kita mestilah ada pengurusi koperasi, dan juga setiap apa yang kita buat dalam mesyuarat agung itu mestilah mengikut undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjadikan mesyuarat agung tahunan kita sah. Selepas saja mesyuarat agung kita tahunan kita sah, maka pelantikan lembaga yang dibuat juga menjadi sah, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana kita tahu komposisi anggota lembaga ini tidak kurang pada 6 dan tidak lebih pada 15 orang. Kita tahu ada setengah koperasi dalam undang-undang kecilnya telah memperuntukkan bahawa bilangan anggota lembaga dia ada yang 6, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 15. Yang mana ini tidak sama bagi setiap
koperasi. So maknanya undang-undang kecil inilah yang mengikat anggota koperasi dengan koperasi, yang akan memperjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang terdapat dalam koperasi di dalam undang-undang kecil koperasi. So maknanya jika dalam undang-undang kecil kita komposisi lembaga adalah 10 orang, maka 10 oranglah yang akan kita lantik ke semuanya, ya. So maknanya kita tahu kita punya pelantikan, kita bukannya buat 10 orang sekaligus, kita ada penggiliran yang dibuat. So maknanya 1/3 daripada anggota lembaga akan gugur setiap tahun. So maknanya kalau 6 orang anggota lembaga yang ada dalam koperasi, 1/3 daripada 6, maka 2 oranglah yang akan gugur ataupun dibuat penggiliran. So maknanya boleh tak orang ni dilantik semula, boleh tidak, menjadi masalah. So maknanya kalau kita ada 6, 9, 12, 15. So maknanya rasionalnya kita buat begitu adalah bila 1/3 daripada 6, daripada 9, daripada 12, daripada 15 gugur, mudah untuk kita buat pengiraan. Tapi ada setengah koperasi yang mana dalam undang-undang kecilnya telah memperjelaskan bilangan anggota lembaga adalah 10 orang. Mungkin pada tahun pertama dia akan gugur 3 orang, tahun kedua akan gugur 3 orang, tahun ketiga akan gugur 4 orang. Ini kita kena tengok balik dalam undang-undang kecil koperasi kita. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anggota lembaga, tugas tuan-tuan dan puan-puan kita boleh pecahkan kepada 3, iaitu tugas statutory, tugas fiduciary dan juga tugas daripada segi operasi. Apa yang dimaksudkan dengan tugas statutory ini tuan-tuan dan puan-puan adalah tugas yang berasaskan kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita pergi kepada tugas fiduciary, yang mana tugas ini adalah kita kena bertindak secara suci hati demi kepentingan koperasi secara keseluruhan. Kita bukan ada niat jahat, ya, niat jahat ataupun malafide. Yang mana kita dah tahu kita selepas saja kita dilantik oleh anggota dalam mesyuarat agung, kita dah tahu bila saja kita dilantik, kita telah diamanahkan oleh anggota untuk menjalankan tugas-tugas seperti apa yang telah diperuntukkan dalam akta dan apa yang telah diperuntukkan dalam undang-undang kecil. Kita tahu kita punya matlamat penubuhan koperasi kita adalah untuk meningkatkan tahap sosioekonomi anggota-anggota yang terdapat di dalam koperasi. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan telah diamanahkan, ya, untuk menjadi lembaga yang boleh boleh meningkatkan tahap sosio anggota kita, ya. Bukan saja kita meningkatkan tahap sosio anggota kita juga kalau boleh kita nak menambahkan lagi, memberikannya tabung-tabung kebajikan kepada anggota supaya mereka boleh menggunakan koperasi ini untuk memperbaiki dia punya tahap kehidupan mereka secara keseluruhan, ya. Kita sebagai anggota lembaga juga, kita tidak boleh bertindak melebihi kuasa yang telah diperuntukkan oleh undang-undang koperasi. Jika tuan-tuan dan puan-puan telah dilantik menjadi anggota lembaga koperasi, tuan-tuan dan puan-puan tidak dipilih untuk memegang jawatan sebagai sama ada pengurusi, setiausaha, bendahari. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan mengaku kepada orang lain bahawa tuan-tuan dan puan-puan adalah sebagai pengerusi koperasi. Kita tak nak kes-kes seperti contoh kes Koperasi Cahaya, yang mana dia adalah lembaga koperasi tetapi dia mengaku kepada pihak ketiga dia adalah pengurusi koperasi. So maknanya dia telah bertindak melebihi kuasa yang telah diperuntukkan oleh undang-undang koperasi, ya tuan-tuan dan puan-puan. So maknanya kita, misal kata kita telah diamanahkan untuk menjadi anggota lembaga, mungkin kita hanya memegang jawatan sebagai ketua, jawatan kuasa pasar mini, jawatan kuasa projek, jawatan kuasa pelaburan. Itu adalah jawatan kuasa yang telah diamanahkan kepada kita, dan kita tidak boleh bertindak melebihi kuasa yang telah diperuntukkan kepada kita.
Ya tuan-tuan dan perempuan, kita pergi seterusnya kepada yang mana tuan-tuan dan perempuan sebagai anggota lembaga, tuan-tuan dan perempuan tidak boleh terlibat dalam situasi yang bercanggah dengan kepentingan peribadi dan koperasi. Sebagai contoh tuan-tuan dan perempuan, sebagai contoh katakanlah anak kita ni masuk tender dalam koperasi untuk membekalkan alat tulis. Sebagai anggota lembaga, kita telah memberitahu anggota lembaga yang lain yang mana anak kita ni juga akan masuk tender. So bila buat masa pemilihan itu, tuan-tuan dan perempuan sebagai lembaga yang prihatin, tuan-tuan hendaklah meninggalkan mesyuarat lembaga untuk sesi pemilihan tender tersebut. So maknanya tuan-tuan dan perempuan kena keluar daripada mesyuarat lembaga supaya lembaga-lembaga yang lain boleh membincangkan siapa yang mereka nak lantik untuk membekalkan keperluan alat tulis kepada koperasi. So maknanya tuan-tuan dan perempuan, ini kita tak nak ada percanggahan kepentingan peribadi dan koperasi. Ini yang kita nak tapi amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh koperasi, selalunya lembaga kita akan influence lembaga-lembaga yang lain bahawa kita nak anak kita ni menang tender tersebut. Tapi selalunya apa yang kita buat dalam koperasi, kita kena betulkan yang biasakan yang betul. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan dan perempuan, hendaklah mengamalkan satu tahap kemahiran tumpuan dan ketekunan yang wajar sebagaimana yang diharapkan daripada seorang yang mempunyai kepakaran dan kemahiran yang berkaitan. Ini contohnya tuan-tuan dan perempuan, jika tuan-tuan dan perempuan sebelum ni tuan-tuan dan perempuan telah mempunyai perniagaan sendiri. So maknanya harap-harapnya tuan-tuan dan perempuan menggunakan kepakaran yang tuan-tuan dan puan ada itu dan kita gunakan di dalam koperasi yang mana sebagai pulangannya kita akan dapat meningkatkan tahap bisnes. So maknanya keuntungan koperasi boleh meningkat dengan adanya kepakaran yang tuan-tuan dan perempuan bawa masuk ke dalam koperasi. Ya tuan-tuan dan perempuan, saya rasa saya akan berhenti seketika dan perbincangan ini akan disambung seterusnya. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan atas perhatian yang tuan-tuan dan perempuan berikan kepada saya. Sekian, terima kasih.